أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Ilahi kerana izin dan limpah kurnianya dapat lagi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu pada pagi, pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada malam ni kita akan meneruskan pembacaan hadis ataupun perbincangan kitab Riyadhus Salihin yang mana kita baru lagi bermula dan kita masih lagi berada di dalam bab sabar. Hadis-hadis yang membicarakan berkaitan dengan sabar. Hadis ni banyak tapi kalau kita ambil semua mustahil lah. Ataupun kita ringkaskan, kita ambil yang mana lebih-lebih kurang yang perlu. Sebab menurut pemerhatian saya dia ada lebih kurang 30 hadis. Tuan-tuan dan puan-puan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-200, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Allah Subhanahu wa taala kata, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran kamu itu. Dah bersabar, maka kita kena kuatkan kita punya kesabaran. Isbiru wasabiru. Ada dua kali sabar kat situ kalau kita cuba untuk dengar dalam perkataan Arab ni ada dua kali sabar. Isbiru wasabiru, sabar dan sabar. Maka maksudnya adalah apabila kita bersabar, kita kena kuatkan kita punya kesabaran. Sebab itu kadang-kadang biasanya orang Melayu ni dia buat ayat apa? Dia buat ayat ni, aku ni sabar ada had. Dan sampai limit had tu sekali dia meletup. Maka inilah yang dikatakan apa? Dah sabar, kena kuatkan kesabaran. Kuatkan kita punya kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa tuan-tuan? Kerana bukan saja-saja kita nak kena sabar ni. Sabar ini berlaku pada semenjak penurunan Nabi Adam AS lagi. Dia kena bersabar dah. Ada ujian dah? Ada ujian. Penciptaan Allah Adam AS diturunkan daripada syurga, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada anak-anak saling berbunuh-bunuhan. Maafkan saya guna saling berbunuh-bunuhan. Yang seorang lagi tak bunuh kawan tu. Yang seorang tu, abang bunuh adik. Dalam riwayat mungkin kita dengar nama dia apa? Qabil Habil. Tak apalah nama apa pun. Dan begitulah seterusnya para anbiya yang lain, para rasul. Semua mereka diuji, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nak menampung ujian berat yang mereka tanggung. Terutamanya Rasul apa? Ulul Azmi. Yang 5 orang yang power tu. Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Muhammad. Saya sebut tak ikut turutan. Sebab ikut hafal dululah. Hafal sekolah-sekolah rendah dulu. Dia ada apa nama? Cara nak hafal tu M-I-N-I-M. Baca kod ni pun boleh, baca kod ni pun boleh. M-I-N-I-M, M-I-N-I-M. Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Muhammad. Baca kok ni bersama juga ni bersama. Jadi ini adalah rasul-rasul yang ujian mereka begitu berat. Sehingga kan dalam ayat yang seterusnya, surah Al-Baqarah yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, ayat yang ke-155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sesungguhnya akan kami berikan cubaan
Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf, kepada kamu sekalian dengan sedikit ketakutan. Tuan-tuan, pernah ada rasa apa-apa yang tiba-tiba kita rasa takut, kita rasa risau. Contohnya baru ni lah, ada angin, risau, masing-masing risau. Yang duduk dalam masjid pun risau. Saya tengah bagi kuliah di satu masjid, risau juga kan? Tapi kita buat dek juga lah. Pasal apa? Pasal kita main naik motor kan? Tapi risau tak mana? Risau, nak boleh balik ke tak boleh balik? Saya janji nak balik awal dengan isteri. Tak. Ada start pula lah kan? Maka ada sedikit itu baru ribut sikit. Bukannya yang Allah Subhanahu wa taala utuskan angin kepada kaum Samud yang membinasakan seluruh penduduk kaum Samud itu. Wal ju' dan juga lapar. Minal khauf wal ju'. Allah uji dari segi ketakutan, Allah uji dari segi kelaparan. Ada hari ni orang yang lapar. Soalan tu lagu tak kena. Soalan tu jawapannya memang terlalu banyak. Ramai sangat orang yang lapar, orang yang tak cukup makan. Minal ju'. Hatta Nabi SAW, mungkin sahabat-sahabat lain depa duk rasa depa lapar lah. Ketika mana dalam peperangan Khandaq, duk gali parit. Masih ingat kawan ni ikat sekutu batu dan sebagainya. Bila diselok pada perut Nabi, lebih lagi. Bukan satu, tapi dalam riwayat kata ada berapa? 3. Nabi ikat pada perut dia. Sebab nak bagi hilang rasa lapar, bagi rapat sikit, kecil sikit perut tu. Kita ingat kita ni teruk dah. Tuan-tuan, lapar pernah ikat perut? Pernah rasa hina, Allah, lapar tolonglah dan sebagainya. Nabi pada satu masa dahulu laparnya sehingga dia mengikat perut. Nabi ni ada taraf apa? JKK ke atas sikit lagi, ketua MPKK ke apa? Ada naik sikit lagi, menteri besar ke, naik lagi raja ke? Tak, ni ketua. Sayyidul Bashar, ketua kepada manusia ini yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling mulia, dia pun lapar. Allah uji dia. Maka apatah lagi kita sebagai manusia biasa ni. Tuan-tuan, disebutkan lagi antara ujian, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan daripada harta. Tak cukup, tak banyak harta kita. Sebab itu tuan-tuan, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kepada kita apa yang kita nak, tetapi Allah bagi dekat kita apa yang kita perlu. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kamu ingat kamu nak satu benda ni, kamu ingat benda ni bagus dah untuk kamu, sedangkan benda itu tak bagus. Kamu tak mau benda ni tak bagus, sedangkan benda itu adalah bagus. Sebab apa tuan-tuan? Dengan ujian kadang-kadang kita mungkin akan meningkatkan kesabaran kita, akan mungkin menguatkan diri kita, akan mungkin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita duk minta yang senang, yang lenang, yang seronok, empuk, relax saja. Tapi sebenarnya yang Allah bagi itu adalah benda yang kita tak suka, tapi itulah yang lebih baik untuk diri kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Wal anfus, dan juga jiwa. Apa maksud jiwa ni? Ujian ini kadang-kadang berbentuk jiwa. Apa maksud jiwa? Berkemungkinan orang yang kita sayang, Allah akan tarik. Allah akan uji kita dengan kematian individu-individu. Sekali ada hadis yang menceritakan akan perkara yang sedemikian. Wassamarat, dan juga buah-buahan, makanan-makanan yang lain. Wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Apabila mereka bersabar, dia akan ada kurniaan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala selepas daripada itu. Mudah-mudahan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita lihat hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Dalam hadis ni banyak macam saya katakan tadi. Kita ambil beberapa sahaja.
Kita ambil hadis yang pertama dululah. An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhur syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhan was-sabru dhiya wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaik kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang telah pun diriwayatkan oleh Imam Muslim. Daripada Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhur syatrul iman." Bersuci itu, kesucian itu adalah sebahagian daripada iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan amal kita. Wa subhanallah walhamdulillah, apabila kita gabung dua subhanallah alhamdulillah, dapat memenuhi apa yang berada ma bainas sama'i wal ard, apa yang berada di langit dan juga di bumi. Tuan-tuan, langit dengan bumi ni cukup jauh. Cukup perbezaannya yang amatlah besar sekali. Saya ada baca dalam, saya ni dia perangai saya tak boleh terikat, saya tak boleh mula baca satu benda. Kalau kita dan tengok satu benda tu, dia nak berturut. Tengok satu video rimau makan boya, lagi dia mula tengok video lain pula. Dia ada video pelik-pelik tu. Bukan video yang tak syarak lah, bukan. Video pelik-pelik tu maksud dia apa? Dia tengok video lembu besar, dia tengok video ular besar. Jadi saya terbaca dalam satu blog. Tak tahulah blog apa, saya tak pandai kat mana-mana, FB pun tak ada. Terbaca dalam satu ni illuminasi.com. Okey, tak boleh tengok. illuminasi.com. Dalam illuminasi.com ni dia ada bagi tahu berkaitan dengan kapal terbang, sejauh manakah dia boleh pergi, sejauh manakah dia boleh naik tinggi. Paling tinggi punya kapal terbang iaitulah kapal terbang yang dibuat oleh NASA. Dia berbentuk macam bulan sabit gitu sikit. Dia bentuk tu, body ada kecil sikit ya, faham tu? Taklah besar ni. Maksud dia, menurut pandangan kita ni mungkin body dia besar ni, dia lebih tua sikit lah. Tak ada orang lah. Dia boleh naik hampir 90,000 kaki. Ataupun lebih sikit lagi lah. Allah Ta'ala, saya ada ingat tak ingat. Itu pun tuan-tuan orang bincang. Adakah dia telah pun sampai kepada langit yang pertama? Dan langit yang pertama sampai dah ke tak lagi? Yang Syekh Muzaffar naik pergi atas, pakai apa? Tonggeh. Dah sampai langit pertama lah. Allah Ta'ala alam. Tapi Nabi Muhammad SAW logik akal boleh naik pergi atas? Tak boleh. Logik akal Nabi Muhammad SAW tak boleh. Semput. Tak boleh. Manusia biasa tak boleh naik atas. Soviet pernah buat dulu, hantar apa nama? Anjing pergi. Mati anjing tu beberapa ketika. Dia akan sampai timing dia akan mati. Nabi pergi tonggeh apa pun tak ada. Naik dengan buruk, dengan Jibril. Logik akal tak boleh tuan-tuan. Sedangkan amalan kita nak bagi tahu ni apa? Besarnya langit, antara langit dan juga bumi ni perbezaannya begitu jauh. Tapi apabila kita memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, subhanallah, tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Akan dipenuhi seluruh langit dan juga bumi. Penuh pujian-pujian yang boleh untuk kita buat. Tapi sayangnya tak buat. Dia tak dengar ya. Dia masuk telinga kanan macam kapal terbang, dia lalu masuk telinga kanan, keluar tirai, keluar habis. Dia tak dengar malam ni, balik lupa. Jumpa pula bulan depan, ingat balik sikit lagi. Tuan-tuan dan puan-puan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Wassalatu nur. Nabi kata salat itu merupakan nur. Salat itu merupakan cahaya. Wassadaqatu burhan. Dan sedekah itu
ataupun pemberian itu adalah bukti keimanan. Tuan-tuan, pasal apa bila sebut sedekah itu bukti keimanan? Sedekah burhan, bukti kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain awak tak sebut bukti pada keimanan. Kerana tuan-tuan, dalam sedekah ni disebutkan masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu dha'if liman yasha. Diperumpamakan orang yang bagi satu sedekah pada jalan Allah, dia akan menumbuhkan 7 tangkai. Daripada 7 tangkai itu dia akan apa? Keluar pada setiap tangkai ada 100. Maka gandaannya adalah kalau kita ada RM5, kita bagi RM1. Berapa ringgit kita ada? Matematiknya kita ada RM4. Ikut ayat Al-Quran yang Allah sebut tu, kita ada berapa? 704. Allah boleh gandakan sebanyak 700 daripada yang kita bagi satu tadi ni. Tuan-tuan, ini menunjukkan kita kena percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita fikir logiknya, coba tuan-tuan lihat penciptaan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang pupus ni kambing ke, unta ke, lembu? Yang daripada yang saya sebut tadi, kambing, unta, lembu, yang mana nak pupus? Tuan-tuan pernah dengar yang mana yang nak pupus? Kau dah tengok dalam National Geographic ke mana-mana ke, 3 jenis binatang ni ada yang nak pupus? Ada pernah dengar? Tak ada. Tapi 3 jenis binatang ni orang nak buat korban setiap tahun. Ada orang buat korban harimau, badak sumbu ada. Tapi binatang-binatang ni yang pupus. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala buat dari segi maksud az-zakah, an-nama. Zakah tu dalam maksud yang lain antara penyucian, mendekatkan diri Allah. Az-zakah itu adalah an-nama. Nama ni apa? An-num. Numu itu dia berkembang. Makin kita bagi, makin Allah kembangkan. Makin kita bagi pada jalan Allah, makin dia kembang. Kita sembelih kambing 1 ton berjuta-juta, lembu berjuta-juta. Mungkin kalau orang buat kajian, orang kata ini binatang yang senang hidup dan sebagainya. Gitu kalau kita fikir kita, tuan-tuan. Sedangkan adakah binatang-binatang yang berupa harimau tadi ni setahun berjuta-juta jumlah dia mati? Ya. Tapi dia pupus. Sedangkan dalam hutan dia pula makan yang lain. Kita kena fikir dari segi konteks Islam sikit lah. Tak apalah Mak Saleh buat kajian tu, tak apalah dia nak buat kajian nak mana-mana, tak apalah. Islamisasi itu ada nilai moral Islam, menunjukkan bahawasanya apa? Makin kita buat, makin kita bagi, Allah tambah secara tidak sedar. Tapi kita duk pendam, duk simpan. Ayam kalau pendam pun dia makin lama makin karat, berkeledak, tak apa nak elok. Dan begitulah seterusnya, tuan-tuan. Maka sebab tu Allah sebut, Nabi SAW sebut, was-sadaqatu burhan, dan sedekah itu bukti kepada keimanan kepada apa? Allah Subhanahu wa taala, kerana kita nak percaya kepada perkara yang ghaib yang Allah mungkin akan bagi imbal balik kepada diri kita. Was-sabru dhiya, dan sabar itu merupakan petunjuk ataupun lampu. Dhiya itu lampu, daud, cahaya yang memberikan kita petunjuk. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik, kullu an-nas yaghdu fa bai'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Semua orang pada waktu pagi dia keluar menjual dirinya, ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang membinasakan dirinya. Ini maksud dia apa, tuan-tuan? Hari-hari kita buat benda yang sama ada kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bekerja, kita buat benda yang baik, kita buat benda yang soleh, ataupun sebaliknya yang berlaku, iaitulah kita makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, diuji, kita tidak mampu nak tahan, kita maki dan sebagainya. Sebab itu disebutkan dalam hadis yang lain, man radha falahu radha wa man sakhta falahu sukht. Siapa yang redha di atas ujian Allah, maka Allah akan meredainya. Barang siapa yang mencaci maki, man sakh falahu sukht, maka dia juga akan mendapat celaan, cacian daripada Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan dan puan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis yang seterusnya daripada Abi Yahya. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakar fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lahu rawahu Muslim. Hadis yang telah pun diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tuan-tuan, hadis ni saya tak ingat yang tepat tu tahun bila. Sama ada 2010 ataupun 2011. Dr. Farid Ravi sampai ke universiti saya di Jordan tu. Dia cerita bagaimana dia boleh memeluk agama Islam berdasarkan hadis ni. Salah satunya lah Dr. Farid Ravi. Anda pernah dengar nama dia kot lah. India Mu'alaf. Dia beritahu dia dah boring dah tengok rancangan yang ni apa semua. So dia buka satu TV ni. Ustaz tu sedang duk syarah pasal hadis ni. Dalam syarah hadis tu Ustaz tu kata lah, rugi satu orang yang bukan beragama Islam ini apabila dia buatlah kebaikan macam mana pun. Dia datang pada hari akhirat kelak, semua kebaikan dia tu ibarat buih di lautan. Kerana yang inna din 'indallahi al-Islam. Baru ada nilaian, baru dia akan diterima, baru dia akan ada catatan. Tetapi apabila dia pergi kepada hari akhirat kelak, tak ada apa-apa. Maka Dr. Farid Ravi ni kaji agama Islam. Sebab apa nak hantam agama Islam? Dia pergi cari penceramah dalam TV tu. Akhirnya dia peluk Islam. Hadis ni. Okay. Sungguh ajaib urusan orang mukmin itu, kata Nabi SAW, inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan, apa yang dia lakukan semuanya baik. Walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min, dan ianya tidak terdapat pada orang lain melainkan orang mukmin sahaja. Macam mana nak jadi mukmin? Sudah tentu dia kena Islam dululah. Islam tu basic lah. Dan hak bawah dia naik sikit apa dah? Iman. Dia naik sikit lagi apa? Ihsan. Ni Islam, iman, ihsan. Islam ni ramai tak ramai orang Islam? Ramai. Tuan-tuan tengok sembahyang apa? Sembahyang apa orang Islam paling ramai? Sembahyang raya. Tunggu dua sembahyang raya tu. Selepas sembahyang Aidil Fitri, Aidil Adha. Lagi sembahyang apa lagi ramai? Yang kedua, Jumaat tak ramai. Ada lagi ramai? Tarawih. Jumaat ni laki ya. Tarawih ni tuan-tuan. Bila malam Al-Qadar bila? Malam Al-Qadar bila? Tu ya. Lagu pengamatan saya lah 5 terawal. 5 terawal ni orang ramai. Orang ramai. Yang tu kalau pengamatan orang teramai, maka sebenarnya dia 5 yang terawal. 1, 2, 3 malam tu Allahu Rabbi. Saya kalau naik motor daripada RPA Kangak nak pergi Batu Dua, nak lintas kono depan Semekap, nak kono depan Masjid Alwi tu, kono baring kan. Baring tu buh kereta tu. Depa parking double atas jalan. Nak mayang Masjid Alwi. Masjid Alwi malam tu orang berpusu-pusu. Kalau soalan Piramli dulu dalam cerita apa nama? Cerita apa? Nujum 4 belalang. 1 banyak. 2 sedikit. 3 jarang. 4 kadang-kadang. Apa itu? Apa? Solat tarawih. Itulah ni ya. Kalau keluar daripada kuliah dia kahwin lah. Kalau dalam kuliah dia jadi apa? Solat tarawih. Awal-awal orang ramai. Lepas tu dia mula tinggal sikit. Lepas tu dia jarang. Kadang-kadang tengah masjid tinggal Tok Bilal, Tok Imam.
Tuan-tuan, ni darjat Islam basic. Dia naik nak pergi jadi imam, tengok waktu mayang subuh. Naik lagi ihsan, payah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kamu sembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Sifat ni dia dah makin kecil. Semua orang nampak baik, bagus, tapi yang betul-betul apabila dia berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tengok dia macam mana. Dalam hadis ni disebutkan tidak ada sifat yang untung ini, yang bagus ini, melainkan untuk orang mukmin sahaja. Maka basicnya dia kena apa? Islam dulu, baru dia boleh jadi mukmin. In asabathu sarra, apabila dia diberikan kesenangan, keseronokan, kemudahan, keindahan. Ada orang bagi benar-benar lagu ni, tuan-tuan. Kita kena buat apa? Syukur. Fakana khairan lah, dan itulah yang terbaik bagi diri dia. Wa iza asabathu darra, apabila dia ditimpa darra, musibah, malapetaka, bencana, kena buat apa? Sabar. Fakana khairan lah. Oh, yang tu pun bagus juga. Tapi kita dok, bila diberikan musibah, nak keluar hari ni lah yang kita hari-hari lain tak pernah pergi mayang subuh. Tiba-tiba hari ni pasal tak boleh tidur, teringin nak pergi mayang subuh. Kita try pergi mayang subuh, tengok lagu mana. Dia pun kata mayang subuh ni pahala besar. Lau ya'lamun nas ma fil atamati la atuhuma walau kana habwat. Kalaulah manusia itu tahu apa yang terkandung dalam solat dua pada kegelapan itu, isyak dan juga subuh, dia akan datang walaupun dalam keadaan mangkok. Kita try tengok mayang subuh ni alang-alang tak boleh tidur malam ni kata. Elok-elok start motor tayar pancit, tuan-tuan. Dia keluar maki berkandang. Haram. Pung dia punya maki. Dia kata. Dia kata. Dia kata apa? Dia kata sungguh. Maki habis. Lepas tu baru orang jiran sebelah rumah keluar. Dengar, duk maki apa ni? Astaghfirullahalazim. Baru dia sabar kemudian. Bagus tak? Tak ada. Sebab disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru 'inda sidmatil ula. Sabar itu pada saat rempuhan yang pertama. Ketika mana musibah, malapetaka, bencana itu berlaku, waktu tu yang nak kena sabar. Berdasarkan hadis daripada satu orang wanita, apabila dia kematian anak dia duduk teriak dekat kubur. Nabi bagi nasihat kat dia lah. Isbiri wattaqillah, bersabarlah kamu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia marah Nabi. Dia kata, kamu tak tahu, ini aku yang melalui perasaan kematian anak kecil ni. Maka Nabi pun beredar, tuan-tuan, apabila orang perempuan ni pula marah, jangan cakap banyak, balik ya. Saya tak ada lah pengalaman banyak, baru seorang. Hak tu pun tak larat dah. Baru seorang. Ada 3 lagi lah. Kod nak try tapi tak apalah, simpan dulu. Hak satu ni pun tak larat lah. Kalau dan dia kata, kita diam. Nabi Muhammad, satu orang Rasul, dia pergi tegur orang marah, pergi balik, dia nak kacau ni. Anda tak tahu anak aku yang mati dan sebagainya. Maka kemudian datang orang yang kedua tegur. Tidakkah kamu tahu yang datang yang tegur kamu itu merupakan Rasulullah? Maka dia kata apa? Kalau aku tahu takkan aku nak cakap lagu ni. Baru tahu. Dia pergi ke rumah Nabi SAW. Falam yajid illa bawabain. Maka dia tidak mendapati melainkan 2 pintu aja yang ada. Menunjukkan apa? Rumah Nabi tak ada pagar. Rumah Nabi tak ada orang lain jaga-jaga. Rumah kita, macam-macam lah. Rumah-rumah orang besar-besar, ada macam-macam jaga. Tak apalah, itu kemudian menunjukkan tututan sekarang ni. Dan kalau tak ada lagi, orang buat macam-macam lah. Maka dia beritahu kat Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak tahu yang kamu yang datang tegur aku tadi. Maka Nabi kata apa? As-sabru 'inda sidmatil ula. Sabar itu pada saat rempuhan
Yang pertama. Kerana apa tuan? Kerana perempuan itu dia menangis, dia meratap, dia duk memukul tanah. Sebab tu termasuk dalam dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Kabair adalah apa? Latmal khudud, syaqqal juyub, mengoyakkan baju, memukul pipi, meratap. Kerana apa? Kematian. Dia tak dapat nak menanggung, dia buat benda-benda tu. Maka itu termasuk dalam dosa besar. Maka Nabi kata kat perempuan tu, sabar anda sidmatil ula. Sabar itu pada saat rempuhan yang pertama. Tunjuk apa? Bila benda tu, masalah itu berlaku, waktu itulah yang kita nak kena sabar. Bukannya hari ni parent kita mati, keluarga kita mati, kita teriak, pukul di kubur, jangan tanam dia, tunggulah dulu. Macam-macam kita punya teriak. Orang kata sabar. Sabar apa yang mati daripada aku, bukan daripada dia. Kita marah dia. Esok kita mai ke masjid, kita pegang mikrofon. Assalamualaikum tuan-tuan, saya minta maaf. Kemarin tak dapat kontrol, hari ni okey dah. Tak apa dah lah, kemarin dah. Hang kemarin maki kami bukan nak habis. Kan? So menunjukkan apa? Kemarin musibah itu berlaku, waktu tu kita kena sabar. Dah tunggu esok, memang tak ada apa lah. Okey dah tidur lah sudah. Kan? Tuan-tuan dan puan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka itulah yang dikatakan dalam hadis ni, semua apa yang berlaku kepada orang mukmin itu sepatutnya menjadi kebaikan bagi diri dia, walaupun itu yang dinamakan sebagai musibah. Ada ujian, ribut angin dan sebagainya, dia baca doa. Baca doa yang mohon yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu dia terima dengan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang seterusnya, kita ambil hadis berkaitan dengan, hadis ni panjang sikit. Tapi seronoknya hadis yang panjang ni pasal hujung ending dia tu. Iaitu ni pun saya perpendek lah dekat tuan-tuan. Hadis ni ada 1, 2, 3 4 muka. Mau baca habis malam ni terus itu kan. Kita buat ringkasan hadis ni. Hadis ni iaitulah hadis pada satu masa dahulu berkaitan dengan satu orang raja yang dia mempunyai seorang tukang sihir tua. Yang mana tukang sihir dia ni dah nak mati dah. Duk berasa lagu nak mati lah. Sihir pun dia tak boleh guna sihir untuk nak bagi hidup lama ya. Kan? Dia nak mati. Maka dia kata dekat raja tu, cari mai seorang budak, aku nak ajarkan ilmu sihir ni. Maka budak ni pun dipanggil mai. Dalam perjalanan nak pergi, dia berjumpa dengan seorang pendeta yang mengajar dia ilmu agama. Setiap hari dia akan jadi benda tu. Pendeta tu kata, kalaulah tukang sihir tu tanya, pasal apa lambat? Keluarga tahan. Kan? Lambat sikit lah keluar sampai. Kalau tukang keluarga tanya, pasal apa lambat balik? Kan? Pergi mengaji dengan tukang sihir, dia pun habak dekat dia, kata tukang sihir pula tahan. Ni dia mengaji ilmu daripada tukang pendeta. Okey. Maka bila dia mengaji kehebatan ni, maka dia nak uji satu hari tu ada seekor binatang yang blok jalan. Siapa pun tak boleh nak buat apa. Dia ambil satu batu ketui kecil ni. Kemudian dia kata, ya Allah, dia minta kepada satu zat. Dia tak tahu nak minta kat siapa. Man, kalaulah betul ilmu yang diajar oleh pendeta ni, maka selamatkanlah kami apabila baling. Dia baling batu kecil tu. Binatang tu kena batu kecil, mati. Tak logik lah. Kan? Ini disebabkan apa? Allah nak tunjuk benarnya ilmu daripada seorang pendeta agama tu. Kemudian dia juga makin lama makin hebat. Dia mampu sembuhkan orang yang sakit kulit, hatta orang yang buta. Kawan kepada raja pun dia mampu untuk nak sembuh. Dia bagi sembuh. Kemudian raja ni hebat. Panggil, dengar hebat budak ni, raja panggil. Bila panggil, rupanya budak ni dia kata yang menyembuhkan itu adalah Allah dan sebagainya. Maka barulah raja ni bebai, marah dan sebagainya, nak bunuh budak ni. Dibawa ke atas bukit untuk dilemparkan. Maka akhirnya budak ni minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bergoncang bukit itu, semua jatuh mati. Dia tak jatuh mati. Tambah pula budak ni.
Bukan X saja, Y, Z pun ada budak ni. Dia turun mai. Turun mai berjumpa dengan raja. Dia kata, ni tak mati ni dia buat apa? Kan? Raja tu kata apa? Ambil orang baru pula. Kita pergi bawa dia pergi ke tengah laut. Budak tu baca doa lagi. Semua orang yang berada di dalam but karam dan sebagainya. Dia berenang balik mai. Kalau balik mai lari tak apa. Balik mai jumpa raja pula. Tak mati lagi. Bagaimana? Maka budak tu bagi tahu dekat raja, ada satu cara untuk nak bunuh aku. Dia pula offer. Tuan-tuan nak buat apa lagi tuan? X dah ada, Y dah ada, Z pun dah ada. Action semua budak ni. X. Dia kata kat raja ni, dia kata, wahai raja, kalau nak bunuh aku satu cara, hang kena himpun orang ramai. Ya? Apabila himpun orang ramai, ambil satu busur anak panah, target mai kat dada aku, sebut Bismillah Rabbul Ghulam, dengan nama Allah Tuhan kepada budak ni. Kan? Aku akan mati dengan cara tu ya. Raja tu pun betul punya kedengar. Dia ambil, dia target Bismillah Rabbul Ghulam. Oh, kena mati. Dia kata, Allah, cara senang sangat aku buat seorang lah. Kan? Maka penasihat kepada raja mula kata kepada raja, wahai raja, sesungguhnya apa yang kamu takutkan buat selama ini, iaitu apa? Orang dah tak beriman, orang tak percaya kepada kamu, tak ikut agama kamu, tak ikut perintah kamu, telah pun berlaku. Orang dah mula beriman kepada Tuhan, kepada budak ni. Orang dah tinggalkan apa sembahan kepada kamu. Maka raja marah. Raja panggil semua rakyat dia untuk sembah dia balik. Masing-masing tak mau. Kalau tak mau sampai ke perjalanan hujung tu, kena lompat terjun masuk ke dalam api. Tuan-tuan nak terjun? Kita fikir apa? Itu cerita lama. Cerita baru. Ada pada zaman Nabi Muhammad. Ada apa? Kisah Sumayyah dan dia punya anak dia. Talafuz bil kufur. Abang je lah. Kufur kat mulut. Kat hati tak. Selamatlah kita, betul tak? Kita kata, saya akan ikut cakap raja. Saya akan ikut cakap bos. Saya tak beriman kepada Tuhan, kepada budak tu. Melalui mulut je. Cakap yang tu sudah. Selamat ke tak? Tapi tak. Mereka kesemuanya, kebanyakannya memilih untuk terjun ke dalam api. Kerana nak beriman kepada Allah. Kerana nak beriman kepada Tuhan, kepada budak tu. Maka ending di akhir hadis itu yang, sebab itulah Imam An-Nawawi masukkan hadis ni ke dalam bab sabar. Kerana apa tuan-tuan? Kerana apabila dikatakan dalam hujung hadis itu, satu orang perempuan, dia bawa anak kecil yang mustahil untuk bercakap, maka nak terjun. Sebab itu dikatakan dalam bayi yang berkata-kata waktu kecil ni, ada beberapa sahaja. Yang pertama siapa? Yang pertama iaitulah bayi, apa nama? Juraij. Bayi dalam kisah Juraij, satu orang ahli ibadah. Yang kedua adalah apa? Nabi Isa. Yang ketiga ini. Dikatakan bayi yang dalam tempoh kecil lagi dia dah boleh bercakap. Mak dia tak mau nak terjun. Sebab apa? Sebab kesian kat anak dia. Kalau mak dia ni nak ikut, tak apalah, kita ikut raja lah. Anak dia yang dalam kendongan dia tu berkata-kata, Isbiri ya ummah fa innaki 'alal haqq. Ni perkataan ni saja yang menyebabkan Imam An-Nawawi masukkan hadis yang panjang ini di dalam bab sabar. Itu pun di ujung-ujung. Power ni orang kata hero main lalah. Atroman ke apa ke, dia main lalah. Ni budak ni Atroman ni, kecil ni. Dia main, dia abang kamu ada. Isbiri ya ummah, sabarlah wahai mak. Fa innaki 'alal haq, sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang benar. Mak dia pun dengar hak tu, semangat kena vitamin, terjun terus ke dalam api. Maka matilah mereka di atas jalan kebenaran. Maka apabila kita berada di atas kebenaran ini tuan-tuan, kita kena bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis yang lain disebutkan lagi berkaitan dengan sabar ini. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqul Allah ta'ala ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu ila al-jannah, rawahu al-Bukhari.
illal jannah, summa ihtasabahu illal jannah. Rawahul Bukhari. Hadis yang telah pun diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. So menunjukkan hadis ini adalah hadis qudsi. Ma li 'abdil mu'min, tidak ada satu orang hamba mukmin yang diberikan ujian yang apabila aku ambil orang yang dia kasih, orang yang dia sayang, idza qabattu, apabila aku ambil, aku qabat, aku petik, aku ambil balik orang yang dia sayang, mungkin anak, mungkin isteri, mungkin ayah, mungkin sesiapa pun sahaja, individu-individu itu Allah tarik daripada kita, kita sayang kat dia. Allah kata apa? Kemudian dia hanya mengharapkan pahala daripada aku. Kita tak mengharapkan yang lain daripada kematian orang tu, kita mengharapkan pahala. Kita mengharapkan Allah bagi yang terbaik untuk diri kita. Sebab apa? Sebab ayat yang selalu kita guna pakai antaranya apa? Setiap yang berlaku tu akan ada hikmah. Kita minta hikmah yang baik daripada Allah. Kita minta gantian yang baik daripada Allah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Ya Allah, Allahumma ajurni fi musibati, bagilah balasan, gantian yang baik kepada musibah yang aku terima ni. Wa akhlif li khairan minhu, dan gantikanlah yang lebih baik untuk diri dia. Untuk diri aku, berkaitan dengan dia ni. Menunjukkan apa? Ganti orang yang lebih baik. Kita bila sebut ganti orang yang lebih baik ni, hak bini ni bila laki mati, suami mati, dia baca tu, wa khalif li khairan minhu, dia nak duk cari laki lain. Hak laki pun sama, kalau kata bini aku ni aku nak cerai tak dalam hati, hari ni mati pun maka dia pun kata wa khalif li khairan minhu, dan gantikanlah yang lebih baik daripada dia. Wala yazubillah min zalik. Bukan itu tujuan kita. Maksudnya doa ni Nabi ajar kepada siapa? Kepada Abu Salamah. Abu Salamah dia ajar kepada Ummu Salamah, isteri dia. Kemudian apabila Abu Salamah mati, Abu Salamah meninggal, maka Ummu Salamah ni dia nak baca. Bila dia nak baca ni, dia sampai dekat bahagian 4 tu, dia duk teringat, wa khlif li khairan minhu, dan gantikanlah kepada aku yang lebih baik daripada dia, lebih baik daripada Abu Salamah. Duk fikir siapa lagi lah yang lebih baik, ada lagi ke yang lebih baik daripada laki kau ni, laki dia the best lah. Dia duk fikir, tak ada dah dia kata. Tapi dia kena sebut juga. Pasal apa? Ini doa yang diajar oleh Nabi kepada suami aku ajar kat aku, turn aku untuk nak kena baca wa khlif li khairan minhu. Dia baca, habis saja iddah, siapa yang pinang dia? Nabi SAW. Dah tak ada orang lagi lah yang lebih hebat daripada Nabi. Habis meter dah tu. Tuan, maka kita pun bila dengar malam ni, oh semangat. Rupanya kena baca doa ni. Kita pun laki tak mati lagi, baca doa tu kat akak pergi mati. Geram lah. Tak pernah bagi nafkah kat aku. Yang kita duk minta nak kahwin dua, hak bini pertama tak bagi-bagi. Tak bagi dia mati senang baca doa ni. Ni tak betul ya. Yang ni doa kita minta kepada Allah dengan cara yang baik. Kadang-kadang bukan kita faham kisah ni berlaku kepada Ummu Salamah dan juga Nabi berdasarkan perkahwinan. Tak semestinya dalam semua yang baik itu semua kena kahwin. Mungkin jiran, Allah datangkan jiran yang baik. Jiran yang baik ni pasal apa? Dia kata tak apa kok, lah ni saya pun perasan kok tak boleh bawa kereta, semua abang duk bawa kereta, lah ni abang tak ada. Tak apa, saya tolong hantar, saya tolong ambil anak kok. Sebab apa? Anak kita sekolah sekali. Mungkin tu bukan cara berkahwin, semua duk faham kahwin sedia. Tak. Mungkin Allah datangkan orang yang kaya, orang yang boleh bagi kereta kok, saya nak tolong hot link, tak ada. Tapi saya ni alhamdulillah rezeki Allah bagi senang lah sikit. Tak apa, kok ambil kereta ni, saya hantar kok pergi ngaji kereta, kok boleh bawa kereta. Duit bulan-bulan tak cukup, abang dah meninggal ke apa, yuran anak-anak semua saya bayar. Boleh jadi macam tu. Wa khlif li khairan minhu, dan gantikanlah yang lebih baik. Tuan-tuan, apabila kita mengharapkan ihtasabahu, yang baik-baik, kita mengharapkan yang baik, balasan gantian daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah kata apa? Illal jannah. Tidak ada yang lain aku akan bagi melainkan syurga aku.
sebagai galang gantinya. Allahu Akbar. Satu kurniaan nikmat yang besar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan saya rasa untuk malam ni cukup yang tu, kita azan kemudian kita buka kepada soalan. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, insya-Allah. Kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Okey, tuan-tuan, ada soalan sepanjang apa yang kita ambil sedikit pada malam ini, itulah berkaitan dengan sabar. Bab sabar yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Tak ada, no? Baik, jadi kalau dah dah. Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sabar ayah. Tak betul ya tu. Sebab pertamanya yang disebutkan berkaitan dengan apabila kita melihat orang yang melakukan kesalahan, kemungkaran. Apa dia hadis dia? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Dia ubah dengan tangan dia. Apa maksud tangan? Bukan tangan tu piduk penampak dia.
Tangan itu menunjukkan kepada kuasa. Apa yang kita mampu untuk kita nak lakukan. Mungkin kita telefon polis. Mungkin kita tak pandai cakap, kita telefon ustaz. Kuasa. Apa kuasa yang dia mampu ketika itu? Apa-apa aja. Kalau dia boleh untuk memberi marah. Mungkin dia orang tua yang buat maksiat tu budak. Budak takut lah kalau dengan orang tua-tua ni. Walaupun tak kenal. Tapi budak biasanya dia akan serak sikit lah dengan orang tua-tua. Boleh. Marah. Itu maksud tangan. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. Kalau tak mampu, dia gunakan dengan lisan. Dengan tegur, cakap yang baik-baik dan sebagainya. Supaya jangan diulangi, sebut perkara yang baik itu apa, yang salah itu apa. Kamu ni berada pada jalan yang mana. Itu cara nak terang. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Dan kalau tak boleh yang pertama dan yang kedua, ada peringkat yang terakhir, iaitulah melalui hatinya, iaitu dengan dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So itu, apabila kita melihat kemungkaran, bukannya duk tunggu sabar, duk tunggu tu sabarlah dah dia buat lagu tu nak buat lagu mana? Dah. Sabar tunggu, sabar bukan maksud tunggu saja, tidak. Sabar kena buat. Maka apabila kita melihat kemungkaran itu, ada 3 step ni yang perlu kita ambil. Bukan hanya saja sabar duk tunggu tu saja. Sabar. Ni, gana budak tu dia buat lagi. Habis kita nak buat apa? Sabar. Budak tu dia buat lagi. Kita buat apa? Sabar. Lah kali tak ada apa-apa. Sebenarnya 3 perkara itu perlu dilakukan, diambil peranan. Yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Boleh sah? Ya. Satu lagi. Dia tak sedar juga. Dia tak sedar juga. Kata Imam Nawawi, apa makna yang sedar? Kalau Imam Nawawi kata orang macam tu tidak ada iman langsung. Tidak ada iman langsung ini, wallahu taala alam. Saya nak kata maaf. Kalau nak beri pandangan sama ada dia ni tidak ada iman langsung apabila dia tidak rasa sensitivity, boleh jadi. Boleh jadi. Yang mana disebutkan berkaitan dengan orang ini apabila dikatakan orang beriman itu, al-mu'min kal-bunyan yashukku ba'duhum ba'da. Orang mukmin itu dia macam binaan, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Sebab tu dalam hadis tu seterusnya Nabi sebut di akhirnya apa? Kalaulah sakitnya satu anggota badan, maka akan terasa sakitnya yang lain. Macam pepatah Melayu kata apa? Cubit paha kanan, paha kiri pun berasa. Jadi kalaulah hati itu tidak berasa, maka betul apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Hati dia mati. Dia tak berasa. Yang pertama, nak guna kuasa pun tak ada kuasa. Yang kedua, nak bercakap pun tak pandai. Yang ketiga, nak berdoa kat hati. Nak doa lah ke mana? Tak tahu. Itu menunjukkan apa? Hati dia dah tak concern. Tak sensitif kepada saudara Islam dia yang lain. Boleh jadi hati dia mati. Mengikut pandangan dalil, matilah. Wallahu ta'ala alam, kok dia nak hidup balik ke apa, dan dia dapat teguran, dia dapat hidayah. Wallahu ta'ala alam. Tapi dari segi dalil yang diceritakan berdasarkan hadis, maka begitulah. Sepatutnya satu orang mukmin dengan mukmin, dia kena ada rasa. Kena ada. Wallahu ta'ala alam. Hadis yang lain? Ada? Hadis yang lain. Soalan yang lain? Muslimat? Tak ada? Okey. Jadi kalau tak ada tu, insya-Allah yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang lemah, salah dan silap, terkasannya bahasa, gurauan saya dan sebagainya, itu saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.